Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Percubaan suara 1 2 3. Bismillah, bismillah. 1 2 3. Tuan-tuan dapat dengar suara atau tidak? Jelas atau tidak suara? Sebentar lagi kita akan mulakan kuliah membaca kitab Makanatus Sunnah, InsyaAllah. Saya tunggu respon dahulu. Okay. Bismillah, bismillah. Okay, jelas. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Zakaria Abdul Wahab di atas respon. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kita akan membaca kitab Makanatus Sunnah seperti biasa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas taufik dan inayahnya, Allah memberikan kesempatan pada kita pada malam ini untuk terus hidup pada hari-hari Muharram ini. Dan kita pada malam ini adalah besok kita dah masuk pada hari ke-9 Muharram. 9 Muharram dan lusa hari ke-10 Muharram atau dinamakan sebagai hari Ashura. Hari Ashura, hari yang ke-10. Jadi menjadi sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Nabi menggalakkan umatnya untuk berpuasa pada hari Ashura. Jadi puasa pada hari Ashura itu pada hari Rabu. Kalau saya silap membutuhkan tarikh hari Ashura, kalau tidak salah saya, apa yang saya amalkan, saya tak cek kalender, tapi yang saya ingat hari Rabu ni adalah hari 10 Ashura. Jadi kita perlu berpuasa pada hari Rabu 10 Ashura. Namun puasa Ashura itu jadi lebih afdal sekiranya kita dahulukan puasa daripada hari ke-9, pada hari Tasu'a. Jadi mulai besok hari Selasa, saya ingatkan dan saya ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua yang hadir pada malam ini, kalau kita mampu bermula pada hari besok, iaitu hari Selasa 9 Muharram, kita dah mula puasa. Puasa 9 Muharram dengan tujuan untuk bermukhalafah dengan golongan Yahudi. Kerana golongan Yahudi juga mereka berpuasa pada hari Ashura. Jadi kita puasa, tujuan asal kita puasa pada hari yang ke-10. Dan menjadi lebih afdal sekiranya kita puasa bermula daripada 9 Muharram, kerana perkara itu dapat membezakan amal ibadah kita dengan amal ibadah kaum Yahudi. Dan sekiranya pada hari besok tuan-tuan terlupa atau ada urusan yang mesti untuk tuan-tuan berbuka, tidak boleh berpuasa, tuan-tuan boleh berpuasa pada hari Rabu, kemudian diikuti dengan puasa pada hari yang ke-11, iaitu pada hari Khamis.
Mana 10 dan 11. Yang terbaik kita puasa 9 dan 10. Kalau tak dapat kerana sebab tertentu atau kerana terlupa, baru ingat puasa pada hari Rabu, maka puasalah pada hari Rabu dan hari Khamis, iaitu pada hari yang ke-10 dan hari yang ke-11. Hari yang ke-10 dan hari yang ke-11. Dan kalau tak mampu juga, hanya mampu puasa pada hari 10 sahaja, tak masalah. Itu juga tidak sampai juga dibenarkan dalam syarak, malah juga disunatkan, tercapai maksud puasa pada hari Ashura. Dan siapa sahaja yang puasa pada hari Ashura, sesungguhnya Nabi SAW mendoakan agar diampunkan dosanya setahun yang lalu, sepanjang tahun yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, semua jenis dosa, kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia dan dosa-dosa besar. Semua dosa yang umum Allah ampunkan, kecuali dosa-dosa yang berkaitan hak manusia. Dosa hak manusia perlu kita mohon maaf, perlu kita minta halal, perlu kita pulangkan hak, kalau sekiranya kita mengambil hak manusia. Dan yang kedua, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar perlu kepada taubat. Walaupun sebagian ulama berpandangan semua dosa diampunkan, termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Cuma berkaitan dengan dosa antara manusia, dosa hak manusia, semua ulama ijma' bahawa perlu kepada melakukan syarat-syarat amal ibadah, syarat-syarat taubat, itu memulangkan hak atau memohon maaf, pulangkan hak atau mohon maaf kepada pihak yang telah kita mengambil haknya, atau minta halalkan, dan seumpamanya. Okey, insya-Allah itu sekadar peringatan pada kita, agar dengan sedikit peringatan ini tuan-tuan teringat nak puasa pada hari besok. Semoga bila tuan-tuan berpuasa, saya harapkan ada sedikit saham, sedikit pahala, ada dapat saya juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas memperingatkan apa yang saya peringatkan pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kuliah kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, dan kita masih lagi di bawah tajuk menjawab hujah golongan anti hadis, menolak hujah golongan anti hadis. Dan hujah golongan anti hadis ni pelbagai. Hujah mereka pelbagai. Tak mungkin tuan-tuan dengar kuliah ni, tuan-tuan baca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslim Al-Husain Hafizahullah ni, tuan-tuan kata saya dah dengar kuliah ni, kemudian saya boleh jumpa dengan mana-mana golongan anti hadis, saya boleh jawab. Tidak. Golongan anti hadis, hujah mereka pelbagai. Banyak jenis hujah yang mereka gunakan. Namun dalam kitab ini Syekh hanya fokus kepada beberapa hujah ilmiah yang penting. Jadi hujah golongan anti hadis sudah pasti paling banyak sekali hujah yang tidak ilmiah, hujah hawa nafsu, hujah-hujah yang nak dikatakan sebagai syubhat pun tidak layak kita kategorikan sebagai syubhat. Hujah-hujah yang mudah. Namun kadang-kadang hujah mereka tu hujah yang perlu kepada jawapan. Dan hujah yang perlu kepada jawapan pula ada banyak bentuknya, banyak syubhat yang dibawa. Kalau kita tengok kepada tiap-tiap kitab yang menceritakan tentang jawapan dan jawapan balas terhadap syubhat golongan anti hadis, kita dapati bahawa tiap-tiap penulis menemukan syubhah yang dibawa oleh golongan anti hadis pada zaman mereka, dan mereka jawab dengan pelbagai cara. Dan oleh itu kalau kita lihat, kita tengok kepada kitab Syubuhat Haula Sunnah wa Dahduha, Raddu ala Munkiri Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah karangan Syekh Dr. Khalil Ibrahim Mulla Khatir. Beliau salah seorang daripada ulama yang tinggal di Madinah Munawwarah. Okay. Kitab beliau menjawab hujah golongan anti hadis. Kitab yang setebal 413 muka surat, 400
Kalau tengok sampai kepada hujung cetakan 421 muka surat. 423 muka surat. Kalau ikutkan kepada apa beliau tulis sebanyak 423 muka surat, hanya menjawab 5 syubhat utama. 5 syubhat yang dibawa oleh golongan anti hadis. Mereka tak terima hadis disebabkan oleh sebab-sebab 1, 2, 3, 4, 5 yang mereka sebutkan. 5 sebab ini yang disebutkan oleh golongan anti hadis dijawab satu persatu oleh Syekh Syekh dan Syekh Mullah Khatir Al-Azami. Beliau antara buku yang terbaik dalam bab menjawab persoalan yang berkaitan dengan syubhat yang dibawa. Saya sebutkan secara umum sekadar tuan-tuan dapat gambaran apakah hujah yang diguna pakai oleh golongan anti hadis selain daripada yang kita baca dalam kitab kuliah kita Makanan Sunnah An-Nabawiyah. Dalam kitab yang lain yang memiliki tajuk yang sama, yang lebih khusus menceritakan tentang jawab syubhat golongan anti hadis. Ada 5 syubhat yang sering dibawa oleh golongan anti hadis. Tuan-tuan akan temukan hujah-hujah begini. Okey. Tuan Muhammad Sufi kata, maaf Ustaz, jika tak salah 1 Muharram jatuh pada hari Selasa, maksudnya Selasa lepas. Jadi besok pada berapa hari bulan, Tuan Haji Mak Sufi tolong cekkan saya. Yang saya tahu, yang saya sedia dan saya bercakap dengan keluarga saya, besok ni dah 9, tak salah saya, 9, 10 pada hari Rabu. Ya, Tuan Haji Mak Sufi tolong cekkan saya, insya-Allah. Sekadar peringatan, tuan-tuan boleh cek kalender dan cek kepada pengumuman yang dibuat dan saya tak sempat nak cek. Okey, kita balik 10 tajuk kita dulu, insya-Allah. Bukan hujah, syubhah pertama yang dibawa golongan anti hadis, kalau kita bercakap dengan mereka akan bawakan syubhah yang pertama berkaitan dengan kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi manusia, kita pun manusia. Kenapa nak terima perkataan seorang manusia dengan penuh tunduk dan taat seolah-olah ianya kalamullah. Jadi mereka akan cuba gunakan hujah pertama bahawa Nabi juga manusia dan Nabi mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Dan hujah ini bukan sahaja golongan anti hadis pada zaman sekarang pakai. Hujah ini juga digunakan oleh sebahagian daripada golongan ahli kitab untuk menolak nabi-nabi mereka, dan hujah yang sama digunakan pakai oleh sebahagian kaum musyrikin untuk tolak seruan dakwah Nabi SAW. Dan jawapan yang Syekh bawakan, Syekh bawa lebih kurang dalam 16 hujah, dan pun yang paling utama Syekh mengatakan bahawa tujuan Rasul itu diutuskan adalah untuk menegakkan hujah di depan Allah Subhanahu, menegakkan hujah ke atas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah telah sampaikan perintahnya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hujah juga menjadi hujah kepada manusia bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berbentuk perintah dan juga larangan, berbentuk suruhan dan larangan, merupakan perkara yang mampu dilaksanakan, oleh seorang manusia. Bukan sebab tu Allah tidak kirimkan malaikat, Allah tak kirimkan nabi di kalangan jin dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang ingin kirimkan manusia dari seorang rasul dari kalangan manusia, kerana ianya menjadi hujah ke atas golongan manusia. Dan ada jawapan yang lain begitu banyak. Ada 16 jawapan. Tuan-tuan boleh rujuk kitab ni, kitab Syubhat Haula Sunnah wa Dahduha, Raddun ala Munkiri Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Bagi siapa yang faham bahasa Arab boleh rujuk bab ini. Yang penting tuan-tuan tahu bahawa ada golongan anti hadis. Bagi masyarakat umum tahu bahawa golongan anti hadis akan menggunakan kesempatan berhujah di atas kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan atas dasar dia mengatakan bahawa kalau Nabi manusia, kenapa perlu taat kepada seorang manusia
dan kenapa perkataan manusia boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Ini hujah pertama, dan saya bawakan dengan 16 hujah dan ada pecahan-pecahannya. Kemudian syubhah yang kedua yang disebutkan oleh golongan anti hadis, mereka kata ni golongan yang lain kerana berhujah bahawa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kerana nabi, bukan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana nabi yang kita ikut. Sebenarnya yang kita ikut adalah kita ikut kepada Al-Quran, ataupun kita ikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ni, taat pada Nabi bukan ibadah, bukan suatu kewajipan. Hakikatnya kita taat kepada Nabi tujuannya adalah kerana kita taat kepada Allah. Jadi macam mana nak jawab pada mereka? Jawapan banyak. Syekh bawakan jawapan. Tak, saya tengok sebanyak 37 jawapan Syekh bawakan. Jawapannya sangat detail. Namun secara ringkasnya golongan yang mengatakan bahawa kita taat pada Nabi, hakikatnya kita nak taat kepada Allah. Jadi taat pada Nabi bukan suatu tujuan. Taat Nabi hanyalah satu wasilah untuk taat pada Allah. Golongan ini mereka menggunakan kaedah ini, maknanya kaedah yang pada asalnya betul, kita taat pada Nabi sebenarnya taat pada Allah, namun digunakan untuk tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara jawab mereka? Syekh ajarkan kita cara untuk jawab. Pertama, jawapan yang paling pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri merupakan ibadah dan perintah. Jadi perintah Allah yang perintahkan kita taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tak taat kepada Nabi, tak taat dan tak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takkan terjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi apabila kita mengkaji kata-kata Rasul, perbuatan Rasul yang terkandung dalam hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jawapan, ada pelbagai jawapan disebutkan oleh Syekh, sebanyak 37 jawapan secara detail untuk jawab syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga yang dibawakan oleh sebahagian daripada golongan anti hadis. Kenapa saya bacakan? Nak menunjukkan bahawa golongan anti hadis dari hari ke hari mereka cuba carikan syubhat. Semua golongan ahli batil dari hari ke hari mereka cuba untuk counter balik jawapan ulama. Jadi kita akan temukan pelbagai jenis jawapan, pelbagai jenis syubhat yang dibawa. Jadi caranya satu. Tengok pada ayat Quran, tengok pada hadis, sudah lengkap. Pasti ada jawapan balas. Atau pasti akan menjelaskan bahawa apa yang mereka bawa itu adalah suatu kebatilan. Okey. Syubhah ketiga yang selalu dibawa oleh golongan anti hadis, oleh setengah mereka kata ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah ketika Nabi masih hidup. Manakala setelah Nabi wafat, kita tak perlu taat pada Nabi. Alasannya apa? Alasannya Nabi dah tak ada, dan untuk memastikan bahawa suatu perintah itu datang kepada Nabi adalah perkara yang sangat susah, dan Allah tak susahkan umatnya. Dan yang ini jawapan yang menarik. Syekh jawab jawapan ni dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan daripada Sunnah, dan jumlah jawapan yang dibawa adalah 39 jawapan. 39 jawapan yang berbentuk hadis-hadis dan juga ayat Quran, begitu juga hujah-hujah akliyah dan hujah-hujah yang membungkamkan golongan ini. Dan Syekh jawab dengan detail. Mana kewajipan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Cuma saya bentangkan syubhat-syubhat. Jawapannya ada, dan saya rasa kadang-kadang dikatakan bahawa kita perlu bentangkan syubhat dengan jawapan supaya orang tak terpengaruh. Namun oleh kerana syubhat mereka ni syubhat yang mudah insya-Allah difahami, kita cuma nak tahu kat mana tempat hujah mereka. InsyaAllah kalau perlu pada jawapan kita akan baca pada lain kali, pada waktu yang lain insyaAllah.
Kemudian hujah yang keempat yang sering dibawa oleh golongan ini, mereka mengatakan bahawa sunnah Nabi bukanlah wahyu. Wahyu hanyalah apa yang Allah perkatakan, sedangkan sunnah Nabi bukan wahyu. Maka Syekh telah membawakan 24 hujah untuk jawab syubhat ini. Dan syubhat kelima dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan bahawa golongan anti hadis berhujah bahawa sunnah Nabi SAW bukanlah satu hujah dalam agama. Sunnah Nabi itu salah satu daripada sumber untuk mengetahui sesuatu perkara sebagai satu rujukan, tapi dia bukan hujah. Dan Syekh bukan hujah, dia bukan satu perkara yang boleh diguna pakai sebagai bukti dan hujah yang wajib diterima. Maka Syekh tolak dengan 34 dalil. Kemudian Syekh sebutkan di akhir sekali tentang dalil-dalil umum tentang membesarkan hadis Nabi SAW dan ketaatan, kewajipan mentaati Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok pada lebih kurang dalam 420 muka surat ni, yang disebut kitab berkaitan dengan syubhat Ahlus Sunnah Wadah Duha, hanya menolak 5 syubhat utama yang dibawa oleh golongan anti hadis. Manakala kitab yang kita baca, kitab Makanan Sunnah An-Nabawiyah, Syekh Umar bin Muslih Al-Husain hafizahullah, beliau fokus kepada taksis ilmu, iaitu perkara-perkara asas, perkara-perkara asas yang perlu diketahui dalam berhujah dengan golongan ini. Syekh bawakan sejarah bagaimana boleh timbulnya siapa golongan anti hadis, siapakah yang mula-mula sekali yang dikenali bahawa cuba menolak hadis Nabi SAW. Bermula dengan golongan Khawarij, golongan Syiah, kemudian datang golongan ahli falsafah yang mengambil ilmu daripada falsafah Yunan dan falsafah Parsi, kemudian sampai pada golongan anti hadis yang timbul di Pakistan, yang juga timbul di Mesir. Kemudian Syekh simpulkan, kitab kita baca tadi kitab daripada kitab lain yang saya bawakan. Namun Syekh Umar Al-Husaini, beliau kata semua golongan ni hujah utama yang mereka bawa, mereka kata berpadalah dengan Al-Quranul Karim. Berpada dengan Al-Quranul Karim, dan jawapan secara detail iaitu menjawab ayat-ayat Quran yang dijadikan sebagai hujah terhadap syubhat mereka. Yang ayat Quran yang dijadikan sebagai dalil yang salah, dalil dengan cara yang salah, penyalahgunaan ayat Quran dan penyalahgunaan hadis. Itu sahaja yang Syekh jawab dalam kitab yang kita sedang baca. Dan ini golongan anti hadis secara umum. Cuma kadang-kadang golongan anti hadis, mereka ketika nak tolak hadis, anti hadis artinya menolak hadis Nabi SAW, kadang-kadang ada alasan lain. Mereka bawa alasan lain. Alasannya mereka kata, kami tak tolak sunnah Nabi SAW. Mana mungkin kami sebagai seorang Muslim nak tolak sunnah Nabi SAW. Namun sunnah Nabi SAW yang kami terima apabila kami yakin ianya 100% benar. Kalau kami tak yakin dia 100% benar, kami tak boleh terima. Dan macam mana mereka nak tentukan satu hadis itu 100% benar? Maka mereka, hujah antara yang mereka bawa, mereka kata, kami taat pada Nabi, sami'na ata'na. Namun macam mana kami nak tahu hadis ni 100% datang daripada Nabi SAW, yang menyebabkan kami 100% wajib mengamalkan segala isi kandungannya? Kata mereka, sesungguhnya hadis Nabi itu ada dua. Sesungguhnya hadis Nabi yang kalau kita dilihat dari segi sanad, jumlah bilangan orang yang sampaikan berita kepada kita daripada Nabi SAW itu, kalau sesuatu hadis yang diriwayatkan, kalau dilihat kepada jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut kepada kita, maka dia terbahagi pada dua. Satu, jumlahnya yang ramai sehingga kita berpuas hati bahawa
hadis ini betul-betul diterima. Diterima isi kandungannya. Kerana apa? Kerana hadis ini cukup syarat. Cukup syarat apa? Ramai sangat sahabat yang ceritakan perkara yang sama. Jadi mereka syaratkan sahabat Nabi yang sampaikan ilmu itu kepada kita bukan seorang atau dua orang. Malah perlu jumlahnya ramai. Jumlahnya berapa? Macam-macam pandangan mereka. Ada yang kata sampai kepada 70, ada yang sampai kepada 40 orang baru terima hadis tu. Ada yang kata sampai kepada 10 orang paling kurang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Pada tiap-tiap tabaqat, sahabat diriwayatkan hadis kepada tabi'in mesti 10 orang atau 40 orang. Jadi kalau ramai baru kami percaya. Kemudian generasi selepasnya sampaikan kepada generasi seterusnya. Tiap-tiap jalan tadi ada lagi 10 orang paling kurang. Ada kata paling kurang 40 orang. Ada kata paling kurang 70 orang. Macam-macam kaul. Dan mereka namakan hadis ini sebagai hadis mutawatir. Masalah kat mana? Ulama hadis tidak menolak pembahagian hadis mutawatir dan ahad dari segi taksimnya, dari segi pembahagian ilmiahnya untuk membezakan antara hadis yang diriwayatkan dengan jalan yang banyak dengan hadis yang diriwayatkan dengan beberapa jalan. Ulama tidak tolak bab situ. Tapi masalah yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis ialah golongan sebahagian golongan yang membahagikan hadis pada mutawatir dan ahad. Mereka mengatakan bahawa kalau hadis tak mutawatir, kami tak terima. Kalau hadis tu bukan mutawatir, artinya kalau hanya seorang dua orang sahabat yang riwayatkan hadis, kami tak terima. Kami nak sahabat ramai-ramai beritahu kepada tabi'in. Dan tabi'in ramai-ramai beritahu kepada tabi'in. Tabi'in ramai-ramai beritahu kepada tabi'ut atba'. Tabi'ut atba'. Dan ketua atba' ramai-ramai sampaikan kepada ulama seterusnya sampai dibukukan hadis. Jadi jumlah yang ramai baru kami terima. Jadi mereka kata kalau tak mutawatir kami tak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis mengancam golongan ini. Artinya mereka mengatakan bahawa mereka kategorikan golongan ini hakikatnya golongan anti hadis. Mereka walaupun mereka kata kami terima hadis, tapi hakikatnya mereka golongan anti hadis. Kenapa? Sebab 99.9% hadis Nabi SAW yang ada pada semua kitab-kitab hadis, 99.9% adalah hadis ahad. Hadis mutawatir tak sampai 1%. Jadi kalau mereka kata kami hanya terima hadis yang mutawatir, tak nak terima hadis ahad, hakikatnya mereka adalah golongan anti hadis. Kenapa anti hadis? Sebab mereka menjadikan alasan adanya pembahagian mutawatir dan ahad untuk menolak hadis ahad. Jadi ada dua, Ahli Sunnah wal Jamaah terima adanya hadis mutawatir, ada yang hadis ahad. Dari segi mustalah hadis diterima bahawa wujud hadis yang dikategorikan sebagai mutawatir dan ada hadis yang kategorinya ahad. Namun ulama hadis memperincikan hadis ahad, itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat atau hanya seorang sahabat atau dua orang, mana bilangan yang tak sampailah berpuluh-puluh seperti mana yang disyaratkan. Hadis-hadis yang ahad diperincikan. Kalau hadis ahad tersebut memang sahih. Sahih artinya sabit, memang benar, tak ada ruang nak kata dia walaupun tak ramai beritahu, tapi memang yang sampaikan itu merupakan orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dipercayai ketokohannya dalam agama, dipercayai kebenaran dalam kata-kata, dipercayai hafalan mereka dan dibanding-bandingkan mana sahabat sampaikan kepada generasi seterusnya. Tak perlu nak pergi cari sahabat yang lain nak confirmkan berita sahabat ni cerita betul tak betul. Cukup kalau sahabat sampaikan dan apa yang disampaikan oleh sahabat itu, mereka terima daripada Nabi SAW, walaupun seorang sahabat sampaikan, ianya ialah satu perkara yang sahih. Sebab sahabat tidak akan menyampaikan suatu kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Dan tak boleh kata salah, sebab agama ini terpelihara secara umumnya.
Kalau sahabat tersalah, pasti ada sahabat lain yang menegurnya. Pasti ada sahabat lain yang menegurnya. Sebab itulah berlaku. Kita tengok balik dalam hadis yang berpuluh-puluh, malah ratusan hadis. Kalau lihat dari segi sanadnya, hanya sedikit, berlaku sedikit teguran sahabat antara satu sama lain. Itu pun bukan dalam bab konten, hanya dalam bab-bab tertentu. Isi kandungan, mana secara bab-bab furu', bab-bab yang kecil. Manakala 99% hadis Nabi SAW tidak ada masalah antara sahabat. Perbezaan pandangan sahabat sekalipun, kalau dikaji secara detail, didapati perbezaan itu hanyalah perbezaan pandangan. Ada perbezaan dari segi cara untuk menafsirkan hadis atau cara untuk meriwayatkan hadis dan sebagainya. Betulnya hadis Nabi SAW, kalau seseorang itu menerima hadis Nabi SAW sebagai hujah dalam agama, sudah pasti dia akan menerima hadis ahad. Sudah pasti dia akan menerima hadis ahad, iaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak disyaratkan jumlah mereka ramai, namun disyaratkan mereka adalah perawi-perawi yang tak disyaratkan jumlah mereka terlalu ramai, namun mereka adalah perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang dhabit, dan diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada ulama-ulama hadis. Sebab itulah dalam ilmu hadis yang kita belajar, kita ada hadis terbahagi kepada hadis yang hadis terbahagi kepada hadis yang sahih, sahih li dzatih, sahih li ghairi, hasan li dzatih, hasan li ghairi, dan seterusnya. Yang penting yang diterima ni ada 4. Sahih li dzatih, sahih li ghairi, hasan li dzatih, hasan li ghairi. 4 jenis hadis ini hadis yang diterima. Hadis yang diterima dalam syarak. Mana hadis yang boleh diterima ada 4 kategori. Kesemua 4 kategori ini adalah hadis ahad. Adalah hadis-hadis ahad. Jadi hadis ahad artinya tak disyaratkan jumlahnya ramai, tapi disyaratkan yang meriwayatkan itu ialah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dhabit, ada syarat-syaratnya dalam menerima dalam penerimaan riwayat. Seperti mana kita bincangkan dalam bab mustalah hadis. Jadi 4 hadis yang diterima ini adalah hadis ahad yang kita belajar secara umum dalam kitab-kitab fiqh, Dan hadis-hadis yang ditolak dalam sunnah Nabi SAW bukan kerana dia hadis ahad, bukan kerana jumlahnya tak ramai, tapi ditolak kerana sebab-sebab yang lain. Mungkin disebabkan masalah sanad, berpunca daripada sanad, pertalian sanad. Jadi ada hadis namanya hadis mu'allaq, hadis yang tergantung, hadis yang namanya hadis mursal, ada hadis namanya mu'dal, ada hadis namanya munqati', ada hadis namanya mudallas, ada hadis namanya mursal khafi, ada hadis yang mu'an'an, ada hadis yang mu'annan. Hadis-hadis 8 jenis hadis yang ditolak dalam bab-bab kategori hadis yang ditolak disebabkan sanad, semuanya dia memang hadis ahad, tapi dia ditolak kerana sebab yang lain, bukan sebab jumlahnya tak ramai. Jadi perlu difahamkan, bab mutawatir dan ahad ialah membincangkan tentang ramai ke tak ramai sahabat sampaikan, dan ramai ke tak ramai, bukan thiqah ke tak thiqah, dipercayai ataupun tidak, bukan itu babnya. Babnya ramai ke tak ramai. Jadi kita katakan bahawa hadis Nabi SAW diriwayatkan kebanyakannya secara ahad. Kenapa? Sebab Nabi SAW kirimkan sahabat pergi ke Madinah untuk ajak orang masuk Islam. Nabi hanya kirimkan Mus'ab bin Umair bersama beberapa orang sahabat. Jumlah mereka sedikit. Sampai satu Madinah masuk Islam sebelum berlakunya hijrah. Selepas bai'ah pertama, Nabi kirimkan Mus'ab bin Umair ke Madinah Munawarah. Mus'ab bin Umair telah berjaya mengislamkan hampir keseluruhan kaum Aus dan Khazraj, sehinggalah pada berlakunya bai'ah yang kedua dan diikuti dengan berlakunya hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi jumlah yang pergi bukan mutawatir, bukan sahabat perlu pergi ramai-ramai baru percaya. Nabi SAW kirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Hanya Mu'az bin Jabal. Dan Nabi kirimkan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, juga ke Yaman.
Nabi kirimkan surat-surat dan membawa berita. Nabi kirimkan beberapa orang sahabat pergi ke tempat-tempat tertentu. Nabi kirimkan seorang sahabat bawa surat ke Hercules, ke Herakal, sampaikan surat. Nabi kirimkan seorang pergi ke Najasyi, ke Habsyah, bawa surat. Nabi SAW yang bawa berita daripada Nabi SAW tak disyaratkan ramai, tapi disyaratkan orang itu orang yang amanah, orang yang memelihara berita tersebut. Sebab tu perbincangan tentang mutawatir dengan ahad dan menolak sesuatu hadis hanya semata-mata ianya ahad, mereka ini adalah hakikatnya mereka adalah golongan anti hadis. Mereka golongan anti hadis. Kita hadis mutawatir tak syak, semua diterima. Kenapa mereka anti hadis? Pasti ada sebabnya. Sebabnya mereka tak nak beramal ataupun hadis tersebut bertentangan dengan apa yang ideologi yang mereka bawa. Okey, sebab itulah Syekh setelah Syekh membincangkan menolak hujah golongan anti hadis yang secara mutlak, artinya dia tolak hadis secara umum, semua hadis ditolak atas alasan-alasan tertentu. Maka Syekh mula melangkah kepada kumpulan kedua, kumpulan yang menolak hadis Nabi SAW atas alasan ianya adalah hadis ahad. Ianya adalah hadis ahad, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang tidak ramai. Mana mereka syaratkan tiap-tiap generasi sejak bermula pada zaman sahabat sampailah pada zaman pembukaan hadis, mesti jumlahnya ramai. Syarat mereka tersebut merupakan syarat untuk tidak menerima hadis Nabi SAW, atau syarat untuk menolak hadis, maka mereka dikategorikan sebagai golongan anti hadis. Okey. Dan apa yang Syekh sebutkan, sebab itulah Syekh di mukaddimah Syekh menerangkan bahawa membahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad merupakan satu istilah yang baru wujud. Syekh tidak menolak mutawatir ahad, tapi Syekh nak beritahu dari segi sejarahnya penamaan satu hadis sebagai hadis mutawatir dan ahad, dan dimasukkan istilah ini dalam kitab mustalah hadis lewat. Itu hanya yang mula-mula sekali yang menyebutkannya ialah Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau tak salahkan, tapi beliau kata dalam ilmu hadis pada asalnya tidak dilihat hadis itu sahih tak sahih kepada mutawatir atau ahad. Dalam ilmu hadis dilihat kepada perawi jalan itu, hadis tersebut cukup syarat atau tidak untuk diterima. Tak dicerita pun bahawa jumlahnya ramai ataupun sedikit yang diriwayatkan. Itu bukan suatu perkara yang dibincangkan. Cuma ada istilahnya mutawatir dan ahad masuk dalam kitab mustalah tatkala Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi karang kitab Al-Kifayah, kitab dalam kitab ulum hadis, kitab Al-Kifayah, beliau memasukkan penamaan mutawatir dan ahad dan pembahagian tersebut dalam kitab mustalah. Dari mana beliau ambil? Beliau ambil daripada perbincangan ulama lain, orang lain, bukan daripada ulama hadis. Ulama hadis tak pernah bincang perkara ni. Beliau ambil daripada ulama ahlul kalam yang yang mereka telah pun menolak sebahagian daripada hadis atas alasan hadis itu hadis ahad. Jadi perbincangan berkaitan dengan mutawatir dan ahad dalam bab diterima atau tidak khabar tersebut bukan berasal daripada bukan berasal daripada muhaddisin. Namun ulama muhaddisin kemudian menerima pembahagian tersebut, hadis terbahagi kepada mutawatir dan ahad, untuk mengenal status jumlah perawinya, bukan bertujuan untuk menolak hadis-hadis ahad. Jadi perbincangan kita, ulama hadis tidak menolak tentang kewujudan mutawatir dan ahad kalau nak diistilahkan. Namun mereka tidak setuju dan mereka menentang golongan yang mengatakan bahawa hadis ahad kami tak nak terima. Inilah dia golongan anti hadis hakikatnya. Okey. Sebab tu perbincangan kita. Kata Syekh, tajuk yang Syekh bawa, Syekh kata sebelum pergi lebih jauh, kita tengok pandangan ulama terhadap kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah perawi yang tidak terlalu ramai. Jumlah perawi yang tidak terlalu ramai. Sebab golongan mutawatir, hadis mutawatir ada syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat
yang ketat. Ada empat syarat utama untuk hadis jadi mutawatir ikut ilmu mustalah hadis. Pertama, diriwayatkan oleh jumlah yang ramai pada jumlah yang ramai. Mesti ramai, tak boleh seorang. Berapa ramainya? Ada yang umumnya kata 40. Yang sederhana kata 10. Mana sahabat 10 orang riwayat. Satu hadis tu mesti ada 10 orang sahabat riwayat. Ada yang kata sampai 40, ada yang kata 70, ada yang kata lebih pada tu lagi. Yang penting nak jadi satu hadis tu martabatnya naik kepada dinamakan sebagai hadis mutawatir bila diriwayatkan oleh jumlah yang ramai bermula daripada zaman sahabat lagi. Bermula daripada zaman sahabat Nabi SAW. Yang umumnya dikatakan 10. Bilangannya 10 lah. Ini jumlah yang umum sering disebut. Manakala 10 orang sahabat riwayatkan satu hadis dengan periwayatan yang sama, baru dinamakan baru cukup satu syarat. Syarat pertama, mana sahabat riwayatkan 10 dan diwajibkan. Syarat kedua, diwajibkan jumlah yang ramai itu wujud pada tiap-tiap generasi yang meriwayatkan hadis sampai kepada penulis kitab. Mana penulis kitab penulis ulama sunnah seperti Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ulama sunan. Okey. Jadi syarat yang kedua, jumlah yang ramai itu wujud pada tiap-tiap tabaqah, pada tiap-tiap generasi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang ketiga, jumlah yang ramai itu keadaannya memustahilkan mereka boleh bersepakat untuk berdusta. Kadang-kadang jumlah yang ramai tapi mereka boleh bersepakat. Boleh bersepakat. Contohnya ramai sangat yang diriwayatkan hadis tersebut. Tengok cek semuanya khawarij. Jadi mereka boleh bersepakat. Atau kita zaman kita sekarang ada diriwayatkan satu berita berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh fulan dan fulan. Bawa lah berita sampai 60 orang yang share berita tersebut. Di share 60 orang. Cek semua daripada satu parti. Semua datang dari satu parti. Berkemungkinan ini adalah cyber trooper daripada satu pihak. Jadi masih ada kemungkinan. Jumlah yang ramai tadi, syarat yang ketiga, syarat pertama jumlah yang ramai. Syarat yang kedua, tiap-tiap generasi mesti ramai, kekal ramai. Tak ada satu generasi atau satu ketika jumlahnya sedikit. Mesti terus menerus ramai. Syarat yang ketiga, keadaan yang ramai tadi mereka bukan berpakat. Mereka tak ada berpakat. Contohnya, seorang yang riwayat kat sini, di KL seorang riwayatkan. Ada seorang yang mereka tak pernah jumpa, tak kenal riwayat perkara yang sama. Ada lagi kat sana dikumpulkan seluruh Malaysia ni, ada lebih kurang 50 orang cakap benda yang sama dan mereka tak kenal satu sama lain, dan mereka semua ni terima berita daripada pihak atas mereka yang dipercayai. Jadi berita ni berita yang sahih. Walaupun kita tak nampak dengan mata kepala, tapi kita yakin ianya betul. Contoh zaman sekarang berita mutawatir macam mana? Contohnya kita kata raja yang memerintah Arab Saudi sekarang adalah King Salman. Ni berita. Kita tak tahu, kita tak pernah masuk istana. Kita tak pernah tengok macam mana perantikan raja. Kita tak pernah tengok macam mana mereka berbai'ah. Kita tak pernah tahu siapa duduk dalam istana sebagainya. Tapi berita yang sampai kepada kita mengatakan bahawa Raja Arab Saudi namanya King Salman adalah berita yang mutawatir. Sebab apa? Kita yakin 100% berita itu betul. Macam mana kita tahu? Dah berita datang. Dah cukup. Mustahil semua maklumat yang sampai pada kita ini mereka berpakat untuk berdusta. Begitulah keadaannya yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Quran, bacaan Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai surah An-Nas, semua manusia, seluruh umat tahu bahawa itulah Al-Quranul Karim. Dan berapa ramai terlalu ramai umat Islam sejak pada zaman dulu sampai zaman sekarang hafal Quran, dan tak boleh siapa ubah ayat Quran sikit pun. Mereka akan tahu. Itu namanya mutawatir. Syarat yang keempat dalam bab mutawatir, tiap-tiap generasi dengar langsung direct daripada atas dengan menyebutkan dalam riwayat mereka, aku dengar langsung, aku lihat direct, aku
terima secara langsung. Tak boleh gunakan lafaz sesungguhnya Syekh ni telah berkata sekian dan sekian. Tak. Dia kata aku ambil langsung, aku dengar sendiri Syekh kata. Menunjukkan supaya apa? Supaya jangan ada kemungkinan ada orang tengah dalam berita tersebut, supaya diketahui dengan jelas. Jadi ini syarat-syarat yang sangat ketat untuk hadis mutawatir. Kalau begini syaratnya, maka sudah pasti kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kategorinya adalah hadis ahad. Dan hadis ahad kalau tengok berjumlahnya ada pecah lagi lah, jadi dipecahkan lagi. Ada hadis yang sampai dalam hadis yang masyhur atau mustafid, ada hadis yang aziz, ada hadis yang gharib dan sebagainya. Ini pecahan hadis ahad dalam jumlah, dilihat dari jumlah perawinya. Tapi sahih tak sahih, cerita nombor 2. Ulama hadis tidak menghiraukan sangat bab jumlah ramai tak ramai. Ulama hadis yang mereka kisahkan dalam ilmu hadis, berita tersebut sahih tak sahih, cukup syarat atau tidak. Kalau cukup syarat, dilihat dari segi cukup syarat, maka mereka terima. Mereka tengok pada sanad. Kalau bersambung sanad, mereka terima. Tengok pada perawi. Sebab tu hadis yang ditolak, kalau kita tengok pada hadis-hadis yang ditolak, ada 8 jenis hadis ditolak kerana tak sambung sanad. Sama ada yang mu'allaq, yang mursal, yang munqati', yang mudallas, yang mursal khafi, yang mu'an'an. Ada hadis yang ditolak bukan kerana tak bersambung. Masya Allah, sanad bersambung. Tapi ditolak sebab apa? Sebab perawinya ada masalah. Perawi yang berdusta, pernah berdusta. Perawi yang berdusta atau pernah berdusta. Yang pernah berdusta terhadap Nabi dia panggil hadis yang palsu, hadis maudhu', hadis yang matruk, hadis yang mungkar, ada hadis yang mu'allal, hadis yang mukhalafatul thiqat. Mukhalafatul thiqat ada pecahan-pecahannya, ada hadis yang mudraj, hadis yang mudraj. Orang semua riwayat lain, tiba-tiba di riwayat ada penambahan kata-kata tertentu. Ada penambahan tersebut adalah kata-kata orang lain, bukan kata-kata Nabi yang diriwayatkan bersama dengan hadis. Di situ penambahan itu jadi lemah. Ada hadis yang maqlub, diriwayatkan secara terbalik. Ada hadis yang bab ittirab, muttarib, hadis yang celaru periwayatannya. Ada hadis yang musahaf, yang tertukar hurufnya dalam periwayatan, salah baca. Jadi bila salah baca, maka dia salah sebut, menyebabkan hadis tersebut diriwayatkan dengan cara yang salah. Ada hadis yang syadz, nampak sanad okey, tapi ada orang tu dihafal perkara yang berbeza dengan perawi-perawi yang lain. Jadi inilah concern ulama hadis, nak pastikan hadis yang dikategorikan sebagai sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi, terselamat daripada penyakit ataupun masalah-masalah kemungkinan hadis ini tidak sahih. Dan ini concern ulama hadis. Oleh itu, balik pada tajuk kita. Ulama bincangkan, kalau macam tu, hadis ahad kedudukannya macam mana? Hadis ahad diterima atau tidak hadis ahad? Tuan-tuan kata saya syarah tadi, jawapan. Okey, sebagai contoh. Lepas tuan-tuan dengar saya apa yang saya syarah tadi, apa tuan-tuan faham? Hadis ahad diterima ataupun tidak dalam hukum syarak? Kalau tuan-tuan dapat komen, tuan-tuan yang dapat komen lagi baik. Dapat komen supaya tahu. Lepas kita dengar apa yang saya jelaskan, beza antara mutawatir dan ahad, okey, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, hadis ahad diterima atau tidak dalam syarak? Okey. Pasti diterima. Jadi jawapannya, Ahlussunnah wal Jamaah menerima hadis ahad sebagaimana mereka menerima hadis mutawatir dalam bab hukum syarak, dalam semua bab, dalam semua perkara. Apa yang hadis ahad sampaikan, mereka terima. Cuma ada, lepas mereka terima, ada lagi perbincangan detail. Title dan level berita yang ada dalam hadis ahad. Okey, terima kasih kepada Pak Rohani. Okey, cakap terima. Cantik. Hadis ahad diterima. Jadi ada golongan yang tolak hadis ahad, mereka ni anti hadis. Habis. Golongan yang tolak hadis, confirm mereka anti hadis. Golongan yang tolak hadis ahad, mereka ni adalah golongan anti hadis hakikatnya, walaupun mereka tak mengaku. Dan golongan yang terima hadis ahad pula, mereka berselisih sedikit dalam bab berapa persen. Kalau hadis berita yang dibawa oleh hadis ahad diterima
diyakini 100% kebenarannya, atau ada ruang untuk kita rasa ada kemungkinan ada kesilapan berlaku dalam periwayatan? Adakah ada kemungkinan berlakunya kesilapan? Okay. Hadis mutawatir, ulama sepakat tak mungkin ada kesilapan yang berlaku, sebab surat berita tu berita yang diyakini 100%. Namanya yufidul ilm. Hadis mutawatir, contoh berita sekarang mengatakan bahawa Perdana Menteri kita letak jawatan. Dan beritanya diterima oleh sekarang ni, diterima. Kita dapat berita. Awal-awal kita tak terima. Awal-awal kita tak tahu betul tak betul. Namun setelah keadaan, setelah masa berlalu beberapa jam ini, semua TV, semua stesen TV, semua status-status diangkat, dan tokoh-tokoh politik dan akademik membincangkan tentangnya dan mengiyakannya. Kita berita tentang perletakan jawatan Perdana Menteri pada hari ini adalah berita yang mutawatir. Artinya confirm. Itu adalah confirm, bukan lagi satu berita yang bukan kabar angin. Ialah berita yang benar. Jadi berita yang mutawatir, berita yang berkaitan dengan perletakan jawatan Perdana Menteri, taraf kesahihannya adalah 100% sahih. Namun kalau ada orang kata, salah seorang doktor kata, siapa-siapa sahaja yang menerima vaksin Sinovac 2 dos, dia perlu tambah 1 dos lagi. Ini ambil dos ketiga. Jadi tak cukup dengan 2 dos. Dia kata berita ni ada orang cakap, dengar orang cakap. Tapi mutawatir kat mutawatir, 100% yakin ke berita ni betul? Belum lagi. Belum ada kenyataan rasmi. Belum lagi kita yakin 100%. Kalau kita tak yakin 100%, artinya apa? Berita tadi bukan yufidul ilm, bukan 100%. Dia kat mana? Cek balik. Kadang-kadang dia jadi zon. Zon artinya tak 100%, tapi rasanya memang betul. Dia namanya zon. Kadang-kadang kita kata syak. Syak artinya 50-50. Tak tahu betul. Nak kata betul pun tak berani nak cakap. Nak kata salah pun tak berani. Dia 50-50. Bila 50-50, dalam bahasa Arab, dalam istilah ilmu kata syak. Berita yang syak. Mana kita tak tahu betul atau salah. Nama syak. Tapi kalau kita tak yakin 100% betul, tapi kita cenderung bahawa dia ni betul. Berita ni insya-Allah sahih. Walaupun tak 100% tak keluar kenyataan rasmi lagi sebagainya, berita itu dinamakan sebagai yufidul zan. Dia zan. Yufidul zan. Ini dalam istilah ilmu. Dan kalau ada berita berkaitan dengan orang-orang yang ambil vaksin Sinovac 2 dos, dia perlu tambah dos ketiga. Berita ni sampai pada kita kata tak adalah. Aku dah tanya kepada pegawai yang terlibat. Aku tanya kawan aku kerja, tak ada pun cerita macam tu. Semua orang kata berita ni tak ada lagi kenyataan rasmi. Kita tak nak terima. Kita kata adalah persen, mungkin kot, tapi tak jadi kot. Mungkin ada kemungkinan, ada sikit kemungkinan, tapi kita tolak kesahihannya. Namanya waham. Jadi berita ni ada 3 level. Okey, untuk level berita yang yang kita terima daripada hadis ahad, levelnya level mana? 100% kita terima. Mana hadis ahad yang sahih ni? Dia tak cerita tentang yang tak sahih. Dia cerita yang dah sahih, yang dah confirm sahih dalam hadis ahad. Levelnya bagaimana? Level 100% wajib terima, 100% sahih betul, atau ada sedikit persen untuk kita katakan mungkin ada salah. Mungkin ada salah. Okey. Kata Syekh, ni bab nak tahu berapa persen yang perlu kita berapa persen tahap keyakinan kita terhadap berita yang terkandung hadis ahad. Ada 3 kaul. Tiga kaul. Yang mana tiga golongan ini semuanya terima hadis ahad. Namun ada 3. Dan sebahagian mereka akan dikatakan mereka hakikatnya juga anti hadis ahad. Anti hadis, tapi mereka lebih dikatakan anti dalam bab-bab tertentu. Tak semua. Golongan pertama kata
hadis ahad kalau ianya sahih, artinya cukup syarat sebagai hadis yang sahih. Bila dia dah sabit ianya sahih, cukup syarat 5 syarat sahih yang dibincangkan dalam oleh ulama hadis, cukup syarat berita dia 100% betul. Dia namakan sebagai yufidul ilma. Mana apa yang disampaikan hadis ahad, kalau hadis ahad tersebut sahih dan tak ada syak ianya bukan sahih, dia mesti sahih dan tak ada syak, maka berita yang terkandung dalam hadis sahih tahap kesahihannya adalah 100%. Yufidul ilm 100%. Bila 100% artinya yufidul ilm. Siapa yang kata begini? Yang kata begini adalah riwayat Imam Ahmad. Riwayat salah seorang Imam Ahmad, dan merupakan satu kaul yang diikuti oleh ramai ulama-ulama Hanabilah seperti Abu Musa. Begitu juga riwayat ini adalah riwayat daripada Imam Malik. Imam Malik pun kata demikian. Hadis ahad terima satu Imam Malik, dan dipilih oleh ulama Malikiyah, seorang ulama Malikiyah bernama Ibnu Khuwais Mindad. Mana sebentar. Okey. Jadi ada ulama kata kalau hadis tu sahih, sahih artinya memang cukup syarat sahih, taraf persen berita itu, taraf kesahihannya adalah 100%, 100%. Tidak syak ianya sahih. Ini pandangan siapa? Pandangan ada satu riwayat dari Imam Ahmad, riwayat daripada Imam Malik, dan diikuti oleh Ibnu Khuwais Mindad. Dan ini adalah kaul ulama-ulama Zahiriyah, dan juga kaul Al-Haris Muhasibi, Al-Qarabisi, dan jumhur Al-Hadis disebutkan oleh Syekh dalam kitab. Saya tak bacakan teks Arab, tuan-tuan boleh cek muka 278. Ini disebutkan oleh Syekh. Jadi pandangan pertama 100% terima. Kalau hadis ahad tu hadis sahih 100%, isi kandungannya diterima dan diyakini ianya sahih 100%. Pandangan kedua mengatakan bahawa isi kandungan dan maklumat yang terkandung dalam hadis ahad itu diyakini kesahihannya 100% bila ada dalil sokongan yang menunjukkan perkara itu benar 100%. Bukan kalau hadis mutawatir 100% betul, tak ada syak. Hadis ahad sahih, dia adalah hadis yang 100% yakini kebenarannya apabila ada beberapa sebab yang lain, beberapa sebab sokongan yang dikatakan bahawa diyakini bahawa hadis-hadis yang sahih. Yang mana? Pandangan kedua kata hadis ni sahih, diyakini sahih, dan keyakinan kita kepada kesahihan terkandung 100% tanpa ada sedikit, tanpa ada persen sikit pun yang diberi ruang bahawa kurang jadi 95 ke 98 ke, tak ada ruang langsung untuk kita syak padanya bila ada qarinah. Apakah qarinah yang disebutkan oleh ulama hadis membincangkannya. Qarinahnya ada disebutkan, antara disebutkan bila hadis ni masyhur. Ulama hadis dah masyhur, hadis adalah sahih. Kemudian masyhur di kalangan sahabat Nabi, masyhur di kalangan tabi'in dan diguna pakai oleh ulama Islam secara umum. Jadi tak mungkin hadis ini hadis yang palsu. Tak mungkin tak mungkin ada persen ketidaksahihannya. 100% sahih. Yang kedua, ataupun yang riwayatkan semuanya imam-imam yang besar. Jadi dipanggil sebagai musalsal bil a'immah. Maksudnya semua perawi, walaupun hadis bukanlah hadis yang mutawatir yang ramai, tapi jumlah mereka
imam yang besar, bila mereka sampaikan berita kepada kita, berita itu sebagai mutawatir. Contoh dalam bab politik semasa kita. Okay. Satu berita berkaitan berita perletakan jawatan. Kalau saya terima 10 perletakan jawatan Perdana Menteri, saya jumpa 10 orang di kedai kopi. Kata PM letak jawatan lah. Walaupun 10 orang. Ataupun 50 orang. Saya buka Facebook, dalam Facebook ada 50 kata PM letak jawatan. 50 orang ni walaupun ramai, tak sama dengan satu kenyataan dikeluarkan oleh seorang menteri kabinet. Seorang kabinet mengesahkan. Mana bila yang bercakap itu adalah ahlinya, seorang itu, kekuatan berita yang dibawa oleh seseorang itu kadang-kadang mengatasi jumlah yang ramai. Jadi dalam bab hadis mutawatir, dalam bab hadis ahad, walaupun hadis itu jumlahnya tak ramai, tapi yang sampaikan itu memang ulama-ulama agung, ulama besar yang mana ilmu mereka mengatasi perawi-perawi hadis secara umum. Maka bila musalsal bil immah, imam-imam yang besar yang riwayatkan, itu juga tanda bahawa hadis itu bukan hadis yang tak ada persen untuk salah. Ataupun diriwayatkan, disepakatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim dengan syarat yang ketat. Syarat Bukhari, syarat Muslim dua-dua ketat. Dan mereka walaupun hadis ahad, walaupun tak sampai pada level mutawatir, tapi nak terima hadis tu, mereka letakkan syarat yang sangat ketat. Syarat yang sangat ketat diletakkan oleh dua orang ulama tadi, dua-dua pula kata sahih. Kedudukan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikira sebagai 100% benar isi kandungannya, sekiranya tidak ada perbincangan, tidak ada perbincangan tertentu khas untuk beberapa hadis yang dikritik. Tapi secara umumnya, sekiranya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis itu diyakini 100% benar. Artinya apa? Hadis ahad diyakini 100% benar bila ada faktor-faktor sokongan. Ada dalil dari sokongan seperti hadis itu terlalu masyhur, hadis itu diriwayatkan oleh imam-imam yang besar, atau hadis itu disebutkan dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini antara faktor-faktor yang menjadikan hadis ahad jadi hadis yang diterima dan tidak disyaki isi kandungannya. Ini pandangan yang kedua. Jadi dua-dua terima hadis ahad. Dua-dua terima. Dua-dua kata wajib beramal hadis ahad, dua-dua terima. Cuma yang satu tak letak syarat, yang kedua letak syarat ada adanya sokongan, faktor-faktor sokongan. Dan siapa yang kata begini? Ada Imam Ar-Razi rahimahullah dan kitab Al-Mahsul, Al-Imam Al-Ghazali dan Malah Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan bahawa ia adalah jumhur ashabul madhahib. Kebanyakan ulama-ulama madhab mengemukakan pandangan ini. Dan ada kaul ketiga. Pandangan ketiga. Mereka mengatakan bahawa hadis ahad, berita yang terkandung hadis ahad, tidak 100% diyakini kebenarannya. Namun yufidul zan, artinya persen untuk percaya itu lebih banyak. Persen untuk kata benar tu banyak. Namun masih ada ruang adanya kemungkinan berlakunya kesilapan. Kemungkinan berita itu tidak sahih. Kemungkinan tu ada, tapi kemungkinan yang sedikit. Namun berita yang umum dibawa, berita yang terkandung hadis ahad adalah berita yang tak boleh diyakini 100%, tak dikatakan 100%. Diterima, namun tahapnya, levelnya adalah yufidul zan. Siapa yang kata begini? Mereka adalah golongan ahlul kalam, golongan mutakallimin. Jadi kita ada tiga kaul yang terima hadis ahad. Yang satu terima 100%, yang kedua 100% terima sekiranya ada faktor-faktor sokongan, dan yang kedua, yang ketiga, mereka katakan bahawa kami tak terima hadis ahad, hadis ahad kami terima, namun levelnya tak sampai 100%, ada ruang untuk untuk adanya kemungkinan mereka tersalah dan meriwayatkan hadis. Ini adalah pandangan ahli kalam. Apa kesannya ahli kalam? Ahli kalam setelah mereka katakan begini, mereka kata bab akidah kami hanya hadis mutawatir. Bab yang lain kami boleh
Bab akidah kami hanya terima hadis mutawatir hari Ahad, ada terima. Bab-bab lain, bab-bab fiqah, bab lain kami terima hari Ahad. Ini akan dijawab, akan dibincangkan nanti. Sebab tu akan dibincangkan dengan lebih detail pada pertemuan-pertemuan kita akan datang. Jadi hari ini saya minta tuan-tuan dan puan yang ikuti kita ikuti kuliah saya pada malam ini dapat tahu secara umum bab hadis ma yufidul khabar ahad, level berita yang terkandung khabar ahad levelnya berapa persen. Kita dapat tahu ada 3 kaul sebagai mukadimah untuk kita bincangkan kelas akan datang. Okey. Saya tengok pada komen tuan-tuan dan puan sebentar. Tuan-tuan kalau soalan boleh kemukakan lagi. Soalan ada beberapa soalan. Pertama kepada Tuan Syam Golden Hope kata 9 Muharram hari Rabu dan 10 Muharram hari Khamis. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Syam di atas pembetulan. Saya kata tadi 9 Muharram pada hari Selasa, itu hari besok. Hari Rabu adalah hari yang ke-10. Namun setelah beliau semak ada hari ke-9, hari 9 Muharram jatuh pada hari Rabu dan hari ke-10 itu pada hari Khamis. Jazakallahu khairan di atas pembetulan. Barakallahu fiik. Okey, terima kasih pada Puan Zarah. Zarah Farah hadir. Kemudian dan terutama terima kasih pada Tuan Muhammad Sofi yang awal lagi menerangkan tentang kesilapan tarikh. Jika tak salah 1 Muharram jatuh pada hari Selasa. Bukan satu tu, satu yang lepas. Artinya yalah mungkin ada betul Selasa yang lepas. 1 Muharram saya lepas, jadi sekarang mungkin mana besok adalah 8 Muharram. 9 pada hari Rabu. Okay, terima kasih. Okay, ada satu soalan daripada Tuan Abu Ahmad Al-Lamawi. Yes, Rabu dan Khamis. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Okey. Abu Ahmad Al-Lamawi bertanya, Ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum wa baraka fikum. Kata beliau, jikalau berkaitan hadis ahad, bagaimana ingin menjawab golongan yang menyatakan hadis ahad tidak boleh digunakan dalam bab akidah? Jazakumullahu khaira. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada Al-Fadil saudara Abu Ahmad Al-Lamawi. Macam mana nak jawab golongan yang mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh terima dalam akidah? Mereka adalah golongan ahli kalam. Mereka golongan mutakallimin. Mereka berkata demikian atas alasan-alasan tertentu. Jawapan detail akan kita jawab pada mungkin 2 kelas akan datang. Selang lagi 2 minggu. 2 kelas, kemudian minggu ketiga insya-Allah kita akan jawab dengan detail. Namun secara umum kita jawab golongan ini. Pertama, kita katakan bahawa kalau tolak hadis ahad dalam bab akidah, jadi apa yang berbaki lagi? Ajaran akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berbaki? Ini pertama, soalan kita tanya balik kepada golongan yang kata tak terima hadis ahad dalam akidah. Kita tanya pada mereka, manakah hadis mutawatir dalam akidah yang anda terima? Akidah ni urusan berkaitan keyakinan kita, berkaitan dengan akidah umat Islam. Tanya balik pada golongan anti hadis, tahu saya tanya pada mereka. Jadi hadis akidah yang kamu terima daripada hadis mana satu? Mereka akan dapati bahawa hampir semua akidah yang mereka bawa bukan daripada hadis. Artinya mereka tolak hadis dalam bab akidah secara keseluruhannya sebenarnya. Yang pertama. Artinya kita katakan orang yang mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh terima dalam bab akidah, hakikatnya mereka tolak hadis secara umum, kerana kita tidak temukan hadis yang membincangkan tentang akidah umat Islam, kecuali 99.9 daripadanya adalah hadis ahad kalau kita tak kata semuanya. Ini pertama. Yang kedua, jawapan berdasarkan kepada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi yang diutuskan untuk menyebarkan Islam dan akidah umat Islam, Nabi utuskan dengan jumlah yang ramai ataupun Nabi utuskan dengan jumlah yang sedikit. Namun mereka ni orang yang terpercaya. Adakah Nabi utuskan bawa surat Nabi
seorang yang bawa surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai-ramai masuk istana Herakl, atau ramai-ramai masuk istana Muqawqis, atau ramai-ramai masuk istana Najasyi, atau ramai-ramai pergi bawa surat tu, ramai-ramai jadi saksi baru dikatakan bahawa berita itu sahih? Adakah sahabat-sahabat yang datang ketika pembukaan kota Mekah ada wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jumlah yang ramai, kabilah-kabilah datang hantar wakil yang datang untuk berbai'ah dengan Nabi, kemudian bawa pesanan Nabi, sampaikan kepada kaumnya urusan-urusan akidah. Adakah urusan akidah tersebut jumlahnya cukup mutawatir, mesti ramai? Tak. Dari pengamalan Nabi SAW, Nabi mengutuskan seseorang untuk sampaikan kebenaran. Nabi hanya yang diutuskan adalah orang yang terpercaya. Cukup seorang dia percayai kebenarannya. Apatah lagi kalau lebih. Kalau jumlah mereka tak perlu jumlahnya sampai kepada ramai-ramai baru nak terima. Yang penting diketahui bahawa dia ni kalau orang terpercaya, bawa berita. Dia adalah utusan Nabi SAW, orang yang dipercayai dalam membawa berita, maka ia diterima. Ini sebab amalan zaman Nabi SAW. Soalan ketiga kepada golongan. Okey, ada yang tanya, Ustaz, saudara Irfan Sufyan kata, Ustaz, boleh bawakan contoh hadis ahad bab akidah? Hadis ahad bab akidah, semua hadis akidah, hadis-hadis berkaitan dengan azab kubur, hadis berkaitan dengan munkar dan nakir, hadis berkaitan dengan malaikat, hadis berkaitan dengan Jibril, sifat-sifat Jibril, jumlah sayap ada yang ada pada Jibril, hadis berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, hadis berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW cerita kisah penerimaan salat, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di ketika Mi'raj. Hadis berkaitan dengan suasana hari akhirat secara keseluruhannya. Hadis berkaitan dengan sifat. Hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang membincangkan tentang sifat-sifat syurga. Dalam syurga. Hadis yang membincangkan tentang telaga Al-Kautsar. Semua ini adalah hadis-hadis ahad. Semua akidah Islam yang kita terima daripada hadis adalah hadis-hadis ahad. Wa jazakum khairah. Jadi contoh hadis ahad, semua hadis akidah yang tuan temukan 99% daripadanya atau 99.9% yang kita belajar dalam mana-mana kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau tuan nak tahu lebih jelas, buka kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid. Kitab Iman adalah bab yang awal, Kitab Tauhid bab yang last sekali. Semuanya kecuali kalau kita kena bagi sikit, kerana syarat untuk hadis mutawatir ni ulama berbeza-beza. Jadi katakan bagikanlah 0.5%. Kata dia mutawatir. Walaupun dari segi syarat mutawatir ini dikhilafkan, sebab tu kita tak berani kata 100%. Kalau ikutkan secara umum, hampir semuanya ada hadis ahad. Cuma hadis-hadis ahad tadi, kadang ada sebahagian berarti mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi artinya apa? Lafaz tak sama, tapi konten dan beritanya sama, banyak sangat diriwayatkan, dari dikumpulkan dalam bab tertentu jadi maknawi, mutawatir secara maknawi. Mutawatir maknawi diterima. Namun satu-satu hadis secara persatunya adalah hadis ahad. Hadis ahad. Harap terjawab Tuan Irfan Sufyan, insya-Allah. Harap terjawab mana semua hadis akidah yang kita belajar dalam kitab akidah, kalau berkaitan dengan hadis ialah hadis ahad. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Tuan-tuan buka kitab Ahlul Kalam dalam bab akidah. Okey. Tuan buka kitab Ahlul Kalam dalam bab akidah, hampir tidak ditemukan hadis Nabi SAW. Maksudnya mereka bagikan hadis berkaitan dengan sifat Allah, hadis berkaitan dengan sifat, hadis berkaitan dengan urusan-urusan akidah tak terima. Mereka hanya terima as-sam'iyat. Bab berita ghaib berkaitan dengan sam'iyat terima. Namun jadi masalah lebih teruk lagi zaman sekarang. Pada zaman sekarang seperti Hasan Saqaf
Hasan As-Saqaf di Jordan, dia antara mengaku sebagai bermazhab Asy'ariyah, namun dia tolak pengisbatan, tolak wujudnya azab kubur. Dia banyak bawa pemikiran Mu'tazilah yang dihidupkan semula, menafikan azab kubur, menafikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahli kabair dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah moden yang bersembunyi di belakang nama Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah terima bab mutawatir maknawi. Manawi ada perbincangan lebih detail lagi. Walaupun dalam bab sifat ada perbezaan yang jelas dengan pemahaman ulama-ulama salaf, namun dalam bab sam'iyat mereka tidak tolak. Namun ada sebahagian daripada ahli kalam moden, mereka menyanggahi pandangan-pandangan ulama sebelumnya, terutamanya yang jelas yang saya nampak klip video dan saya tengok banyak kali dan saya ikuti perkembangannya ialah pandangan Hasan As-Saqaf. Beliau dalam bab cerita tentang pertahankan akidah tertentu sebagainya, nampak macam lantang. Hakikatnya kalau kita tengok balik, banyak pemikiran bahaya yang dibawa oleh beliau. Wallahu alam. Minta maaf saya jarang sebut nama seseorang, tapi terpaksa kita sebutkan kerana bab ini. Ada orang kata Mu'tazilah tak wujud dah sama sekarang. Ya, penamaan tak wujud, namun pemikiran Mu'tazilah dan ahli kalam yang asal yang sesat ini disebarkan, dan idea yang ada pada mazhab Mu'tazilah masih diajarkan, masih sampai sekarang diajarkan dan dibawa oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz yang belajar daripada tokoh-tokoh ini. Okey, insya-Allah kita sampai sini dulu. Kalau ada soalan, okey, saya tengok lagi kalau ada soalan lain. Tuan Irfan kata baik, insya-Allah ustaz akan ikut insya-Allah kelas yang berikutnya. Terima kasih insya-Allah pada Tuan Abu Ahmad Adamawi, juga kepada Tuan Irfan Sofian. Barakallahu fikum insya-Allah. Insya-Allah kelas akan datang kita akan detailkan 3 kaul tadi. 3 kaul. Kaul yang mengatakan 100% terima, kaul yang mengatakan 100% terima sekiranya disertai dengan sokongan, dan kaul ketiga ialah diterima namun levelnya tidak 100%. Tidak 100% diyakini kebenarannya. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang memberikan input pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya apa yang dipelajari ini dapat difahami, diharapkan tuan-tuan menambahkan lagi ilmu, kerana apa yang disampaikan pada malam ini hanyalah sekadar mukaddimah yang umum. Bab ini masih banyak lagi yang perlu kita belajar, perlu kita bincangkan, detailkan, dan semoga tidak timbul lagi golongan anti hadis yang mampu mengangkat kepalanya di mana-mana sekalipun ketika menentang hadis Rasulullah SAW. Bila kita tahu secara ilmu tersebar dengan masyarakat, insya-Allah sunnah akan tersebar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sunnah dan ahli sunnah sebagai pemimpin-pemimpin, sama ada dalam bab peringkat politik ataupun dalam bab peringkat penyebaran ilmu di kalangan dalam bab agama. Kita harapkan sunnah akan tersebar dalam masyarakat dunia secara keseluruhannya, dan manusia akan selamat, manusia akan terpelihara dengan kemaksuman yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar ini saja. Semoga Allah terima amalan kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan semoga majlis kita pada malam ini antara majlis-majlis yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang komen, yang ucap terima kasih. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. InsyaAllah kita sampai sini saja. Bila lekat jumpa minggu depan insyaAllah.